Perlawanan persahabatan kedua pasukan Malaysia menentang pasukan Hong Kong. Saya dengar abang datang dari Lipis bang? Dari Lipis, Pahang lah kita datang dari sana. Jauh datang? Boleh lah, 3 jam perjalanan. Okey bang, abang hari tu abang cakap abang ada tengok perlawanan menentang Brunei. Apa yang abang nampak perbezaan menentang Hong Kong hari ni? Untuk game first friendly dengan Brunei, saya tengok dia tidak nampak lebih kepada penonjolan player-player yang ada. Biasalah kan, sebab Brunei kan kita tahu dia dalam ranking pun bawah lagi daripada Malaysia. Tapi untuk game malam ni, first 11 yang pertama tu memang agak terkejut lah dengan cara corak permainan, dengan berhati-hati tapi dalam keadaan menyerang. Saya rasa Farizal pun hari ni pun nampak free sikit lah untuk separuh masa pertama. Okey, abang rasa separuh masa pertama lah adakah itu abang rasa kesebelasan utama Kim Panggon yang terkuat? Abang rasa inilah kesebelasan utama Kim Panggon ni untuk menentang pasukan-pasukan di kelayakan Piala Asia? Pada pendapat saya, total untuk first house ni perlu dikekalkan. Tapi ada sikit corak permainan perlu diubah lagi lah. Tapi player sangat bagus lah untuk first house. Saya berpuas hati. Siapa pemain yang menonjol bang untuk abang malam ni? Sudah pasti Arif Aiman lah. Saya pun tak sangka kita ada player yang begitu muda dengan keberanian dia 19 tahun. Sudah tentu rakyat, bukan saya seorang lah, sudah tentu seluruh rakyat Malaysia yang tengok game malam ni memang 100% bersetuju untuk Arif Aiman yang terbaik lah. Okey, kita tahu skuad ni bukan skuad yang terakhir lah untuk Kim Panggon. Abang rasa ada tak abang rasa yang abang nak adjust sikit untuk skuad terakhir ni? Kalau abang lah Kim Panggon contohnya, bukanlah abang Kim Panggon, tapi kalau abang rasa ada tak yang abang nak penambah baikkan, ataupun abang rasa macam ada pemain yang tak perlu berada dalam skuad? Untuk penambahbaikan tu dia bergantung pada coach sendirilah strategi. Tapi daripada segi penglihatan saya untuk second half ni, bila masuk Di Paula, saya rasa dia merencatkan permainan Malaysia tu sendiri. Tak ada finishing, and then bola mati tengah padang. Bila pass kat dia tak boleh nak through bola tu untuk big defend. Jadi game tu jadi tak sebagus yang first 11 tadi, yang first house. Darren Lock macam mana Darren Lock malam ni? Wah, Darren Lock tak sangka lah bila diletak di posisi yang betul. Tu pada saya Darren Lock dia boleh kekalkan posisi ataupun midfield di hadapan lah. Kerana dengan kebolehan dia, dengan dia punya fizikal, finishing dia, hantaran dia, bagus Darren Lock. Okey bang, kita ada 3 perlawanan lagi di Bukit Jalil. 2 di hari bekerja, 1 di hujung minggu. Abang akan datang tak? Sudah pasti untuk hujung minggu tu takkan saya lepaskan peluang. Tapi untuk perlawanan waktu bekerja tu saya kena tengok balik lah. Sebab perjalanan untuk datang ke sini pun jauh. Okey, abang daripada Indonesia? Saya daripada Indonesia. Indonesia sebelah mana? Saya Indonesia dari Bogor. Menetap di Malaysia sekarang? Menetap di Malaysia sebab kita orang student. Betul. Belajar di mana? Belajar di UCSI University. Sama, UCSI. So, kenapa datang tengok Malaysia hari ni saja? Kenapa? Kenapa datang tengok Malaysia main? Sebab saya dah pride lah Malaysia punya itu, sebab saya orang dah duduk sini lama kan. Jadi Malaysia tu okey lah. Negara nombor 2 lah. Ya, okey lah. Negara nombor 2 lah. Okey, macam mana tengok tadi perlawanan menentang Hong Kong? Perlawanan tempat Apa yang awak rasa? yang saya rasa Sangat bagus. performance dia punya best. Sebab itu last minute kan gol. Itu macam free kick juga kan. Itu best lah memang. Sebab itu last minute. Kita pikir itu 1-0 saja kan. Sebab itu last minute masuk dia punya. Wah, mantap sudah. Mantap. Apa komen untuk game malam ni? Persembahan Malaysia, performance Malaysia? Keeper sangat baik lah, sangat best. Goalkeeper Malaysia punya best. Hong Kong tak berkutik kan. Bagus sekali main.
Nanti akan datang perlawanan, ada 3 lagi di Bukit Jalil. Bukit Jalil. Akan datang lagi tak? Datang lagi bang. Datang lagi. Mesti. Mesti datang lagi. Datang lagi lah, barang. Okey, terima kasih. Okey bang. Okey, tamat sudah perlawanan menentang pasukan Hong Kong, perlawanan kedua, perlawanan persahabatan kedua lah. Hari tu kita lawan Brunei, hari ni kita lawan Hong Kong. Apa perbezaan yang abang nampak? Berdasarkan permainan tu nampak peluang banyak, banyak peluang tapi tak dapat menghasilkan gol. And penyerang-penyerang negara kita perlu improve lagi untuk menghasilkan gol lah. Daripada chance tu menghasilkan gol. Okey. Okay, banyak penyokong yang menanti-nantikan persembahan daripada Darren Lock. Okey. Macam mana abang tengok persembahan dia malam ni? Pendapat saya okey lah tapi belum mencapai tahap yang penyokong-penyokong nak. Maksudnya macam dia belum capai yang tahap maksimum lagi lah. Okay, ramai peminat yang mengharapkan dia dapat gol. Mungkin malam ni bukan rezeki dia. Itu je lah komen saya. Siapa pemain paling menonjol yang abang nampak pada malam ni? Of course lah, Lord kita di Paula. Tak ada. Bagi saya Sabawi lah. Sabawi dengan copot. Last minute dia gol memang lawa kau lah. Okay. Last kali lah, abang confident nak lawan pasukan-pasukan daripada Bangladesh, Turkmenistan dengan Bahrain? InsyaAllah kalau ada rezeki kita nak menang lah. Kalau boleh jangan kalah. Sebab ni kita main kat home. Kalau boleh kita bagi menang lah. Sapu rata 3 game, 3-3 menang. InsyaAllah. Doakan geng. Alright, terima kasih bang. Okay, baik bang. Terima kasih Alright. Hari ni kita menentang Hong Kong, perlawanan persahabatan kedua untuk pasukan Malaysia, ranking yang lebih baiklah berbanding pasukan Brunei. Apa yang abang nampak perbezaan dia? Okey, untuk perbezaan masa yang kita lawan dengan Brunei, bagi saya masa lawan dengan Brunei tu kita boleh nampak lah game kebanyakan individual. So malam ni lawan dengan Hong Kong kita nampak ada teamwork sikit lah. So kalau tanya saya lah, saya ni lebih suka kalau macam Akia dengan Arif ni diturunkan setiap game. Sebab kalau kita tengok Akia 2 kali dia main, 2 kali dia bagi penalti. So malam ni pun dia bagi lagi penalti. So Sepatutnya ada lagi satu penalti lah. ya, sepatutnya kena ada. Malam ni kalau boleh menang besar dengan Hong Kong, tapi kita masih lagi orang cakap tak jumpa pure striker tu. Abang macam mana persembahan dengan Darren Lock bang? Sebab abang cakap abang rasa tak jumpa lagi pure striker. Okey, di Paula main separuh masa kedua, tapi macam mana abang rasa persembahan Darren Lock? Darren Lock bagi saya, okey, dia ada orang cakap dia macam dia hungry untuk buat gol. Tapi itulah mungkin daripada kita punya midfield kena kreatif lagi lah bagi bola dekat dia. Macam dia tadi kita tengok, dia bagi 100%. Memang nampak dia ada peluang untuk buat gol, tapi mungkin masa dia tak sampai lagi. So mungkin Kim Panggoh selepas ni lebih kerap gunakan dia lah. So bagi satu tim tu serasi. So kita tengok sekarang ni tak jumpa, tak ada. Start daripada dia ambil alih sampai sekarang, first team yang betul-betul tak ada. Setiap game mesti tukar kawan ni. So kita nak satu tim yang orang cakap serasi. Itu je. Okey, nak menentang pasukan yang lebih kuat di kelayakan Piala Asia, abang confident tak bang? Apa yang perlu diperbaiki abang rasa? Bagi saya defend dah solid. Tengah kena perbaiki lagi dengan serangan lah. Serangan tu bagi saya striker. Kiri kanan tu kita tak risau sangat dah. Sebab kiri kanan kita ada Arif Aiman, kita ada Akia, kita ada Faizal Halim. So diorang 3 orang ni dah memang cun dah. So striker tu je yang jadi punca dia. Itu je. Alright, terima kasih bang. Ya. Okey, tamat sudah perlawanan kedua menentang pasukan Hong Kong. Tempoh hari kita menentang pasukan Brunei. Apa yang abang nampak perbezaan menentang pasukan Hong Kong pada malam ni? So firstly kita nampak banyak perbezaan yang KPG buat, banyak pertukaran yang KPG buat. Arif Aiman main malam ni. So saya sangat berhati dengan prestasi Arif Aiman. Seperti yang kita tahu, berkelas dunia di peringkat ACL di JDT, seperti yang kita semua tahu kan. Lepas tu Darren Lock, itu saya nak highlightkan. Saya dah lama nak tengok dia beraksi untuk pasukan Malaysia. Jadi hari ni ia menjadi kenyataan. Darren Lock bermain sebagai striker utama kita. Puas hati tak dengan persembahan Darren Lock?
belum 100% dia sampai tahap 100%, tapi berbaki kurang seminggu, saya rasa dia boleh buat yang terbaik untuk Kelaya KPL Asia akan datang, insyaAllah. Okey, pada separuh masa pertama, kesebelasan utama yang diturunkan KPG, adakah abang rasa itu kesebelasan utama yang terkuat yang abang rasa Kim Panggon nak turunkan nanti pada Kelaya KPL Asia, ataupun ada kena adjust sikit lagi? Saya setuju dengan kesebelasan utama yang diturunkan oleh Kim Panggon sebentar tadi, dengan bermain tactical 3-4-3. Back 3 sangat solid di bawah dengan menurunkan Dion Coles, Kuzami PE dan juga maafkan saya, Zami P tak ada, Syarul Saad. Syarul Saad dan juga Jadi sebenarnya malam ni dia main back 4. Dion main tengah, Syarul kanan Matt dengan kiri Corbin. so main back 4. So saya rasa defend nampak solid, but midfield tu kena buat penambahbaikan sikit. Dari segi Syamil Kuti banyak hilang bola, lost control di bahagian tengah. Tapi attacking saya berpuas hati, permainan Syafiq Ahmad, Darren Lock, Arif Aiman sangat meyakinkan, dan saya rasa kita boleh ke Piala Asia dengan tactical sebegini. Okey, abang confident selepas perlawanan menentang Hong Kong ni untuk kira nanti kita nak menentang pasukan-pasukan yang lebih kuat di kelayakan Piala Asia? Confident tu belum 100% lagi, sebab nampak banyak longgar lagi di bahagian midfield terutamanya. Midfield merupakan bahagian terpenting dalam bola sepak kita, seperti kita tahu. Jadi kita tak boleh cepat berpuas hati, dan kita perlu bagi habis baik lagi untuk game yang akan datang, untuk memberi saingan kepada kuasa-kuasa besar Asia terutamanya. Okey, tamat dah perlawanan menentang Hong Kong, perlawanan kedua, perlawanan persahabatan yang kedua pasukan Malaysia. Menang 2-0. Puas hati tak dengan persembahan Malaysia pada malam ni? Pada hakikatnya kita tengok secara overallnya memang puas hatilah. Cuma ada beberapa part yang kita tengok pemain kena lagi prove dia punya skill. Tapi kalau kita nak tengok pada secara overall memang hari ni good game lah. Kita boleh cakapkan macam tu lah. Siapa yang pemain paling menonjolkan untuk adik lah sendiri? Buat masa ni kita tengok pada awal first half tadi, waktu kita ada Akhia, kita ada Safawi, waktu tu kita nampak memang dia boleh push. Dan kita mula kita target hari ni 2 gol lah, lebih kurang macam tu dia boleh masukkan. Tapi bila kita tengok dia tukar saja di Paula tu, dia jadi agak slow. Sebab tu kita macam tengok macam Safawi lah, kita boleh tengok dia lebih menonjol pada hari ni. Okey, menjelang perlawanan kelayakan Piala Asia, ada 3 perlawanan kita nak hadap ni. Apa adik rasa yang perlu diperbaiki lah daripada pasukan Malaysia ni? Okey, baik, pada hari ni kalau kita tengok menentang Brunei dengan hari ni sebenarnya strategi kita okey. Cumanya kita tengok pada babak yang kedua tu kita paling risau sekali, sebab ada beberapa serangan Hong Kong yang kita tengok macam mana boleh sampai dekat dekat tempat penalti dah. Maksudnya dekat bahagian tengah kita tengok dah baik. Cumanya sekarang ni kita kena ada striker yang sama naik dengan Safawi. Maksudnya dia boleh recover lah. Mungkin coach boleh tengok macam mana balik Safawi dengan Di Paula. Mungkin dia boleh gandingkan ke macam mana supaya Di Paula bila dia masuk je dia tak menjatuhkan game tu balik kat kita. Tamat sudah. Malaysia menang 2-0 menentang pasukan Hong Kong, perlawanan persahabatan yang kedua lah. Okay, apa perbezaan yang awak nampak lah pada malam ni menentang pasukan Hong Kong berbanding pasukan Brunei? Okey, yang pertama sekali perbezaan yang paling nyata of course dari segi first 11. Berbeza dengan yang lawan Brunei tu hari, kita banyak tukar lah kan. Kecuali Syamil Kuti dengan Dion Coles. Yang lain tu pemain yang lain lah, berbeza kan. Yang kedua dari segi intensity lah yang boleh nampak lah perbezaannya menentang pasukan Brunei kan. Mungkin sebab Brunei hari tu kita terikut-ikut dengan Brunei punya pace dan tak nampak sangat lah kita punya. That's why waktu kita menang 4-0 pun penyokong macam tak berapa happy sangat. Tapi malam ni walaupun kita menang 2-0, saya rasa okey lah. Dari perbezaan dia dari segi squad yang diturunkan. Okey, sebelum ni ramai yang nak menyaksikan Darren Lock menjadi penyerang utama pasukan Malaysia. Akhirnya menjadi kenyataan lah pada malam ni. Apa pendapat awak tengok dia punya persembahan lah pada malam ni? Saya personally termasuk dalam golongan yang ramai-ramai yang inginkan melihat Darren Lock beraksi. Because apabila kita lihat di dalam liga, kita selalu kata pemilihan pemain ni
haruslah pemain yang mendapat minit permainan yang banyak di dalam Premier Liga. Jadi apabila Darren Lock beraksi malam ni memang nampak sangatlah dia punya eager untuk dapatkan bola, and then dia punya move ke hadapan untuk skor. Even saya rasa ada 2 chance dia yang hampir-hampir memberikan jaringan. Dan saya rasa memang tepatlah untuk meletakkan dia sebagai penyerang utama, kesebelasan utama kita lah untuk malam ni. So Darren Lock atau Syafiq Ahmad di depan? Kesebelasan utama? Kalau boleh dua-dua ada, tapi bagi Darren Lock jadi atas, Syafiq semua tu macam free lah. Bagi number 10 pun okey juga untuk Syafiq. Ya, Syafiq boleh main di role lebih bawah lah. Okey. Menjelang perlawanan kelayakan Piala Asia lah apa yang awak rasa boleh perbaiki sikit untuk pasukan Malaysia? Of course yang paling utama adalah barisan tengah kita lah. Because kita sebenarnya memerlukan lebih banyak hantaran-hantaran ke hadapan, dan rugilah untuk kita kalau kita tidak menggunakan kita punya attacker, contohnya macam Arif Aiman ataupun even Akhil Rashid ataupun Darren Lock, tetapi bola tidak banyak ke hadapan. So untuk kelayakan Piala Asia, saya rasa untuk defense saya rasa kita okey, tidak masalah. Goalkeeper, especially goalkeeper lagilah tidak ada masalah. Cuma bahagian tengah kita lah perlukan lebih banyak lepas dan kreativiti lah untuk kita menjaringkan gol. InsyaAllah kita boleh pergi melepasi peringkat kumpulan. Okey, terima kasih bro. Okey, thank you.